Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai serta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu kita mulakan dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Setelah sekian tempoh yang agak lama, telah pun kita melazimi dengan membaca 10 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حسبنا الله. الحمد لله وكفى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير
يا ذا الجلال والإكرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكى رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط. أخرجه الترمذي. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari kalangan orang Ansar. Siapa golongan Ansar? Yakni penduduk Madinah. Telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaka rajulun minal ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang Ansar, seorang penduduk Madinah yang asal pribumi Madinah, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan syaka, mengadu hal diri dia. Apa yang berlaku? Syaka ni maknanya apa yang berlaku pada diri dia, bukan tentang orang lain. Pi cerita kat Nabi, bukan cerita pasal orang lain pi menyampai kat Nabi dah, tapi dia cerita syaka ni apa yang berlaku dalam diri dia. Dia jumpa Nabi, luah pada Nabi perihal diri dia. Apa dia cerita kat Nabi? Apa masalah dia ni? Ya Rasulullah, inni la asma'u minkal hadith fayu'jibuni. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku, yakni sahabat yang jumpa Nabi ini, sesungguhnya mendengar perkataanmu. Aku duk dengar perkataanmu, hadismu, kalammu ya Rasulullah, dan aku sangat kagum. Fayu'jibuni, dan hairan dengan keindahannya. Memang menarik perhatian kalammu wahai Rasul. Sonok didengar, menarik perhatian. Elok bahasa dan susun atur gaya lurahnya. Tetapi wala ahfazuh, aku tidak dapat menghafalnya. Tapi aku ingat tak lama. Jadi kok mana? Lupa. Dengar sonok, mendengar perkataanmu ya Rasulullah, tapi perkataan itu tak lama dalam ingatan aku. Lepas itu lupa apa yang telah aku dengar daripadamu ya Rasulullah, daripada keindahan perkataanmu itu.
Maka apa yang perlu aku lakukan? Dia mai ngadu kat Nabi, nak buat lagu mana ni? Ingat sangat. Walhal perkataanmu ya Rasulullah sentiasa aku nak dengar, aku nak pegang, aku nak ambil jadi keutamaan dalam hidup aku berbanding kalam-kalam yang lain. Tapi orang kata boleh ingat berapa hari saja ya Rasulullah, lepas itu lupa. Tuan-tuan ingat lama kau nak? Ke lagu ni juga cerita dia. Nah. Tuan-tuan, berapa kitab dah kita ni? Kalau ikut 40 hadis kitab yang pertama, 40 hadis kitab yang kedua, ni kitab ketiga, hadis ke-31. 40 tambah 40, walaupun setiap kitab tu ada 42 riwayat, kita buat 40 sudahlah. 40 tambah 40, 80 tambah 31, 100 apa? 111. Betul? Betul ke? 31, 80 tambah 31 apa? 111 kan? Berapa riwayat yang tuan-tuan dengar? Semua? Tuan-tuan dengar semua? Dan berapa riwayat yang tuan-tuan dan puan-puan ingat? Tapi tuan-tuan ada jawab. Oh, kitab ada, dalam kitab ada kan? Dia membantu kita lah segi tabak cetakan kitab ni. Mau kata lupa boleh rujuk. Apa yang berlaku kepada sahabat, tuan-tuan, kalau tak ingat, habis. Kita ni alhamdulillah, sebagai nikmat yang Allah bagi, ada kitab bersama kita. Ish nak ingat balik riwayat dulu Nabi kata apa, ish nak ingat yang Nabi kata bab ni bab apa, Nabi sentuh pasal apa, boleh rujuk balik tuan-tuan ni. Adapun sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang kuat ingatan ada, alhamdulillah. Dia boleh ingat kalam Rasul, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh yang lama. Maka dia sentiasa mengingat apa saja yang datang dari Rasulullah, dari kehendak Rasulullah. Sama ada kehendak untuk melakukan sesuatu ataupun kehendak itu untuk kita tinggalkan sesuatu. Beruntung sahabat yang kuat ingatan dia. Tapi yang datang mengadu kat Nabi ni, syaka rajulun minal ansar ila Rasulillah ni, dia ingat tak lama. Sama saya tak ingat pun tak pandai lama, saya keluar pintu tu lagi tahuan kan. Dia memori tu tak banyak. Ingat, lepas tu nak ingat hak lain pula, pulun ingat hak lain, hak sebelum tu lupa. Dia auto delete. Oh, kacau lagu tu. Auto delete hak lama. Hak baru ingat lah. Hak baru pula tak tahu berapa hari. Sekali mai pula maklumat lain. Tumpu 2-3 perkara. Bila tumpu 2-3 perkara, loop. Loop tu singkatan pada lupa. Kan loop hak mana sebelum ni. Yeah. Jadi apa yang patut aku buat? Itu maksud sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal dirinya yang lemah ingatannya, untuk mengingat setiap kalam Rasul itu. Maka sabda Nabi, faqala sallallahu alaihi wasallam, ista'in bi yaminik. Nabi pesan apa pada dia? Apa solusi dia? Hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu. Hendaklah engkau, yakni sahabat ini, menggunakan tangan kananmu. Apa maknanya? Apa murad Nabi ni? Yakni mencatat apa-apa yang datang daripada aku. Itu cara dia. Tulis. Bahasa kita kata dhabit.
rekod apa-apa yang mustahak, yang penting untuk kita ingat, supaya dengan dhabit itu kita boleh mengingat kembali apa-apa yang sebelumnya. Taklah tuan-tuan kalau nak tulis kalam guru ni, bukan setiap kalam tu tuan-tuan catat. Apa saja yang dia sebut tuan-tuan, jenuh tuan-tuan. Tuan-tuan cuma rekod, tulis maknanya apa yang penting. Yang bila tuan-tuan melihat kembali catatan yang penting itu, menarik semula ingatan tuan-tuan yang lupa itu. Orang kata tabit, ambil isi ataupun poin-poin yang penting sahaja. Tulis. Itu maksud Nabi. Ista'in biyaminik. Tulis dengan tangan kanan kamu. Tu imam tangan kidal lah. Kidal orang cerdik. Orang kata, alhamdulillah. Lepas tu jadi tu imam. Tulis tangan kiri. Tu dia kata, Ustaz, saya tak jadi tu imam pun, kiri lah mana dah. Kacau. Kan? Orang kata, tangan kidal ni otak cerdik. Tapi kebanyakan yang saya jumpa betul. Kiri ni memang kebanyakan dia, ghalib dia. Cikgu Rosli tulis tangan mana? Kanan mengakulah, kanan jangan belah kiri. Yang dadan orang jet belah kiri, dia nak mengaku belah kiri pula. Tukar dadan tukar kan. Cikgu Li dia cerdik asal, lain hak tu lain. Cerdik anugerah tu lain. Tak tulis pun cerdik kan. Tapi kebanyakan yang kita jumpa memang tangan kiri ni dia punya kelebihannya, kebanyakan cerdik lah kita jumpa lah. Mudah terima ilmu, otak dia adalah lebih sikit. Wallahu alam. Orang kata tuan-tuan ni, jangan duk kata kat saya, sebab saya pun tulis kanan. Saya pun tulis kanan, cerdik takat ni je lah. Tapi tu imam dia potong sikit tang cerdik tu. Tang mana tak tahu. Tang mana tak tahu. Dah masa duk perasan pen duk belah kiri, kidai noh. Sini siapa yang kidai? Bang ni jangan duk ubah jari. Belah kanan Tulis. Dhabit. Nota sikit, itu maksudnya. Nabi pesan pada sahabat ni supaya kamu boleh rujuk kembali perkataanku setelah kamu lupakan dia. Sambil kan, wa auma'a biyadihi ilal khat, sambil baginda mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang ia dengarkan. Sambil Nabi kata tulis dengan, Nabi beritahu tadi, Nabi kata ista'in biyaminik, hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu. Ataupun terjemah lain, mintalah bantuan dengan tangan kananmu untuk mengingat perkataanku. Maknanya minta tolong tangan kamu supaya membantu ingatan kamu, yakni dengan menulis perkataanku. Sebab tu tuan-tuan, kita kadang buat nota, kita conteng, kita buat dhabit di tepi-tepi sudut-sudut ruang yang ada, supaya mengingat sesuatu perkara yang kita ingat waktu tu, tapi untuk kemudian sekaitan adalah lupa lagi. Tulis. Jangan duk sayang kitab tuan-tuan. Sayang bersih elok, terima. Dulu ustaz bagi ni bersih elok. Dah. Saya bangga kalau tuan-tuan conteng. Nanti saya nak himpun kitab mana ada orang perempuan ni. Nak tengok dapat conteng ke tak. Kau bersih serelah macam mana kita bagi mula dulu. Pasang. Pasang. Orang lelaki kita tak mau kutip. Nak kutip hak orang perempuan dah. Pasang dah. Minggu depan cerah. Bukan kata cerah kita. Dengan lepa-lepa mencerah. Kan takut ustaz kutip kitab kan. Tulis nama sikit kat luar tu. Takut silap kitab orang. Nak bagi balik lagi. Tulis. Bukan kita nak kutip balik kitab tu. Hak tuan-tuan. Hak tuan-tuan yang kita bagi kitab ni. Contenglah. Tapi jangan tulis ataupun catat yang tak berkenaan. Kan? Dengan tajuk kita.
dengan apa yang kita bahaskan di sini. Baik, daya ingatan atau hafalan pada keterangan itu. Daya ingatan atau hafalan manusia ini sangat terbatas. Kita mungkin ingat sesuatu untuk sekian hari atau sekian bulan, dan beberapa perkara yang tertentu yang bersejarah dalam kehidupan kita mungkin kita ingat lebih lama sikit. Apa-apa yang mustahak mungkin kita ingat, dan ingat tu lama sikit. Tapi sikit pun tak lama banyak, sekali lupa. Kan? Jarang ada orang yang kuat hafalannya sehingga ia ingat semua peristiwa yang berlaku 20 tahun yang lalu dengan ingatan yang sangat baik. Jarang orang ingat semua apa yang berlaku. Kecuali 2-3 perkara yang amat-amat mustahak yang menyentuh kehidupan dia. Hak tu ya. Hak lain tu orang peringat dia baru dia ingat. Hak lain tu dia terantuk tak mana-mana baru dia teringat. No. Terantuk teringat hak lama-lama dulu ni. No. Padahal ketika tu dia tak ingat dah apa berlaku pada kebanyakan kehidupan dia. Kerana apa? Lemah akalnya untuk mengingat sesuatu perkara dalam tempoh yang lama. Itu maksud dia. Kadang-kadang seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita di dalam bas, dia bagi satu contoh. Dia kadang-kadang seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita di dalam bas. Saya tuan-tuan tadi kalau zaman TikTok ni adalah beli barang dalam TikTok, tapi bukan saya beli, orang rumah beli. Tapi kita terima, kita bayar. Ya, cantik tengok. Ya. COD. Itu yang hantar tu tuan-tuan. Yang hantar barang ni dia kata, dia tak sebutlah nama Ustaz Azizi. Dia kata ni Ustaz lah. Saya kata, kenal ke saya? Oh, dulu saya di SK Taman Bersatu. Masa Ustaz masuk setahun kot, saya dah keluar daripada situ. Saya masuk 2007. Dalam tempoh tahun-tahun tu lah. Tapi dulu saya besar, dia kata. Dulu saya besar. Mungkin Ustaz tak perasan saya kot. Saya kata 2007. Allah kata, minta maaf lah tak kenal. Dan mengaji setahun dengan Ustaz, dia kata. 2007, 2017, 10 tahun. 2017, 2003, berapa minit? 6 tahun lah. 6 tahun kan? 16 tahun lah. Dia boleh tanya kita ingat ke tak? Ingat lah. Setengah guru dia ingat nak murid dia, tuan-tuan. Kita pun dah masa tu baru masuk. Mengajar dia pun setahun. Lepas tu dia keluar dah sekolah menengah. Dulu pula dia kata, saya besar Ustaz. Kurih banyak, dia kata. Saya kata patutlah. Dia kata saya kata kalau kamu gemuk macam dulu, mungkin Ustaz ingat. Tak mau mengaku kalah kita pun kan. Tak lupa tu, tapi memang lupa. Tak bayang muka dia tu pernah mengaji dengan kita ni. Mantap barang. Lupa nak abang kata, Ustaz pun lupa. Saudara kata apa? Dia kata kadang-kadang seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita di dalam bas, tapi dia ingat kita. Yang pelik tu dia ingat kita. Macam tak mana tu. Kan? Kita lu besar juga lah halui. Tapi dia ingat kita. Kacau. Maknanya dia kuat ingatan. Dia boleh cam kita. Ni Ustaz lah. Ustaz lupa dah saya. Kacau lah kata. Kadang-kadang seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita di dalam bas. Ustaz kenal saya halui dah Ustaz nah. Cik Imam nah. Dulu saya dekat 100 kilo. Sebelum tu Imam kenal saya dan sebelum saya kenal tu Imam. Kan?
Tapi orang rumah saya cabang saya dalam sebulan 2 ni. Ambil balik berat dulu ni. Kalau tengah 20 makan, bagi dapat 100 kilo balik. Nah. Masa tu mungkin Tuk Imam tak kenal saya. Tapi dia kenal kita. Aduh, kacau. Masa umur rasa malu pula anak murid kenal kita, kita tak kenal dah. Kan? Apalah, malu seorang-seorang lah rumah tak apa. Kadang-kadang seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita di dalam bas, yang baru saja dia memperkenalkan dirinya dan menyebut namanya di hadapan kita. Tiba-tiba waktu kita mahu berpisah dengan dia, kita sudah lupa namanya. Jumpa seseorang dalam bas, sembang, rabung, rancak, tanya nama lah apa tu, turun bas lupa nama dah. Baru aja jumpa dalam bas tu, baru turun bas ya. Tiba-tiba waktu kita mahu berpisah dengan dia, kita sudah lupa namanya. Lupa dah. Apakah lagi nombor telefon yang sampai 8 angka tambah nombor telefon? Saya tuan-tuan peribadi boleh ingat 2 nombor ya. Nombor saya, nombor isteri. 2 nombor je nombor telefon ni. Hak lain tuan-tuan, nombor telefon anak, kak, abang, kena tengok dalam telefon. Gagah 2. Nah, hak kita dengan orang rumah. Tak boleh ingat lebih. Gagah pun tak payah. Dia kata apakah lagi nombor telefon yang sampai 8. Tapi ada sini yang boleh ingat nombor telefon orang semua. Dia bukan jenis, kalau nak telefon orang ni, dia bukan apa nama cari kontak, tekan direct dah. Dia tulis, dia tekan tiap-tiap 016, 012, 019 ke apa ke ada tak? Oh, kemah. Oh, nak telefon kawan ni, Ustaz. Kawan kita lama tak jumpa, nak ajak minum, Ustaz. Tekan. Tekan tu, tekan nombor tu. Abang saya boleh? Tak payah. Telefon kat Timah, tekan nombor ke tekan nama? Tekan nama. Nombor telefon kat Timah, abang aku tekan nama. Bukan tekan nombor. Tekan nombor, pitang lain lah. Kena orang lain lah. Cerita dah. Tak ingat. Bolehlah ingat saat masa mula-mula semangat beli telefon tu ni. Lepas tu, tahuan lah. Ya. Kalau kita pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan, jangan cuba-cuba belagak untuk mengingati segala sesuatu yang mahu dibeli tanpa menulisnya. Jangan belagak lah kalau pergi market ni. Bukan saya kata, tuan-tuan pengarang kata. Dia bagi contoh yang mudah yang berlaku pada amalan harian kita. Catatlah. Jangan tunjuk kemas lagi. Balik-balik, hak mustahak tu hak kita lupa. Bini kata, hak lain tu abang, kalau abang tak beli gagah lagi, tapi hak abang lupa tu kena ada. Jahanam kita. Dia tak abang nak beli hak lain tu, abang dah beli, abang ingat ni, hak tu kalau tak beli lagi tak apa. Hak tu tak masak hari ni. Yang abang lupa tu nak masak lah ni. Hak kita lupa tu dia nak guna. Jangan tunjuk kemas lah. Tulis. Dia kata lagu tu. Saya dalam grup WhatsApp ada satu grup, saya dengan bini saya. Namanya grup barang dapur. Grup barang dapur. Saya dengan perempuan saya 2 orang. Pesan siap-siap kalau terlintas rasa barang dapur apa tak ada, tulis. Tengah malam kau teringat rasa nak tulis. Esok dan buka tu kebetulan lalu tak mana-mana, singgah. Kadang-kadang kita balik dah baru nak habaq. Nak kena keluar pula. Kita lajak dah baru nak habaq, nak kena patah balik pula. Tu semua punca belaka tu. Kan? Tulis. Buat grup tulis berkajang cikgu. Bangsa nak tulis kan. Kita punca pula dah kan. Rasa macam nak blok nombor tu kan. Supaya tak pergi tulis lah. Tapi dah kita buat untuk ingatkan kita apa yang takut kita lupa. Dia tulis sungguh-sungguh. Daun sup, daun bawang, apa-apa rempah ratus.
Nah. Asam keping. Nah. Macam sebab kita tak ingat. Kalau habaq pun kita tak ingat. Tu cara dia. Salah satu dia. Balik ni buat grup WhatsApp dengan perempuan kita. 2 orang je. Nama grup barang dapur. Nah. Tu dalam note tulis pun ada tak dan beli pun ada. Lah, dalam note tulis dia tak beli ke? Lah, tak perasan. Tu dalam note tulis tu. Tambah tak tulis. Kalau kita pergi ke pasar, dia kata tak, untuk membeli barang-barang keperluan, jangan cuba-cuba berlagak untuk mengingati segala sesuatu yang mahu dibeli tanpa menulisnya. Seringkali bila sudah balik ke rumah baru kita tepuk dahi, pengarang kata. Balik rumah, Allahu Akbar. Tak apa. Apa jangan duk kata apa, sat. Aku keluar balik, sat. Jangan bunyi apa. Tahu kata aku lupa. Keluar pelan-pelan. Dalam kereta teh mutu ke apa ke, tepuk dahi, Allahu Akbar. Dia kata, saya lupa, dia kata. Begitulah yang namanya manusia. Tempat kesalahan dan silapan. La sumyal insan illa lahul khata' wan nisyan. Tak nama manusia kita ni, melainkan pada manusia itu ada sifat lupa, khata' wan nisyan, dan lupa. Insan, manusia, maknanya pelupa. Insan makna manusia. Insan tu maknanya pelupa. Jadi tak heranlah tuan-tuan kalau lupa, kan? Maka nak sempurnakan sifat lupa kita itu, kalau dalam bab ilmu, catat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhabit, itu maksud dia. Rekod, nota sikit apa-apa yang kita rasa mustahak untuk kita ingat untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Satu-satunya cara untuk kita dapat mengingati segala sesuatu ialah dengan menulisnya. Apakah lagi ilmu yang luasnya macam lautan yang tak bertepi. Rasanya hampir tak ada orang yang dapat ingat segala-galanya dan terus berkekalan ia tidak lupa. Oleh kerana itu, para ulama ahli hadis membahagikan ad-dhabtu tu kita panggil apa? Dhabit. Yang kita panggil dhabit tu ulama kata apa? Ad-dhabtu, ingat itu kepada 2 bahagian. Ada yang bernama ad-dhabtus sadri. Dhabtus sadri. Ada yang dhabit itu namanya dhabtus sadri. Dan ada yang bernama dhabit tu pula, satu dhabit lagi disebut sebagai dhabtul kitabi. Apa beza dia? Dhabtus sadri artinya ingat di dalam dada atau hafal tanpa catatan. Ada orang dia dhabit dia, ingatan dia kuat, dia tak tulis. Dia dhabit dia dalam akalnya, dalam zihinnya. Ingatan dia kuat. Jadi dia mencatat dengan hafalan. Dhabtus sadri. Macam Cikgu Rosli dia boleh juga ni boleh. Dhabtus sadri. Macam tuan-tuan hal lain tu, saya rasa dhabtus sadri ni boleh ingat belakang ni. Tulis lah otak ni. Kan? Tu yang tak catat apa-apa tu. Kalau guna dhabtus sadri. Dah. Ni. Ulama hadis kata dah. Baik. Yang kedua, adapun dhabtul kitabi, kan? Maka artinya ingat dengan cara ditulis di dalam kitab. Ingat dengan cara tulis. Beza dhabtus sadri, dia ingat dengan bentuk hafalan. Malah ni ramai ingat dalam bentuk hafalan. Alhamdulillah. Satu lagi ada dhabtul kitabi, ingat dengan cara mencatat. Baik. Iaitu bagi orang yang kurang kuat hafalannya.
Kedua-dua cara ini diterima sebagai syarat tahammul, yakni mampu membawa atau memelihara ilmu hadis. Kok mana pun tak apa. Ingat secara hafalan pun tak apa. Ingat dengan cara menulis pun tak apa. Hak paling elok yang bagaimana? Menghimpunkan dua bentuk dhabit itu. Dhabtul sadri pun buat, dhabtul kitabi pun buat. Lebih afdal kata ulama. Ingat cara hafalan pun buat, ingat dengan cara mencatat pun buat. Baik. Oleh kerana itu hendaklah kita yang lemah ingatan ini mencatat segala sesuatu yang hendak kita pelihara. Kalau tuan-tuan rasa mustahak, catatlah, rekodlah, notakan perkara itu, dhabitkan dia maknanya, supaya ia tidak hilang dari ingatan kita. Dulu masa mengaji ni tuan-tuan, saya atau orang yang suka dhabit, nanti kalau ada peluang saya omel kitab. Omel kitab, saya edar satu kitab je. Bagi contoh, tuan-tuan pasing tengok dhabit kitab. Kitab ada. Tapi di tepi itu pula orang kata apa? Penuh dengan dhabit. Nota-nota yang keluar dari perkataan guru tu. Yang mana perkataan guru kita tak boleh ingat lama, saya lupa. Tapi nak ingat lama sama ada dengan ingat secara ingatan dengan hafalan ataupun ingat secara tulisan. Tulis, bila kita baca ingat balik kalam guru kita. Kadang-kadang sampai tak tahu tulis apa. Sampai tak tahu tulis apa. Hak ni dhabit tak mana tak tahu. Ikut dan. Kan tuan-tuan bisa tengok kan kitab. Dia tulis atas ni, dia lari main bawah ni pula, dia corner belah ni pula kan. Tak pergi main muka surat ni pula kan. Dia catat tepi-tepi ni. Biasa tengok kan. Catat. Oh, habis dah. Tak mana ada celah-celah sela-sela kosong. Dia tulis ni apa yang keluar daripada mafhum guru dia, syarah guru dia. Tu kita panggil dhabit, dhabtul kitabi. Tapi hak tuan-tuan malam ni majoriti dia dhabtul sadri. Ingat cara hafal, kemah tak kemah ustaz. 2 minggu lagi kita kira lain pula kan. Kita kira ni dulu. No, 2 minggu nak main pula no, kita kira lain. Biar ingat hak ni dulu kan. Lepas tu 2 minggu main tu pulun ingat. Loop hak ni. Loop. Lupa hak ni. Harap tak lupa lah. Dan untuk bab menulis ni tuan-tuan, akhir saya nak naqal kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan dalam kelebihan bab menulis ni akan ilmu yang kita belajar. Imam Syafi'i kata al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Saya tak tambah apa-apa kalam dia ni. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu adalah buruan. Ilmu tu umpama binatang buruan. Tak kira tuan-tuan nak buru pelanduk ke kijang ke apa ke. Ilmu tu ibarat buruan. Wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu ibarat buruan. Menulis itu ibarat kita mengikat buruan yang kita dapat. Tuan-tuan nampak tak saya bayang ni? Tak nampak saya nak lukis. Bagi nampak cara lukis. Ilmu tu ibarat binatang buruan. Kan kita duk cari menuntut ilmu, bila kita dapat tu umpama kita dapat binatang buruan yang kita cari. Dapat dah. Bila dapat cukup dah. Bila dapat cukup tangkap dah. Bila dapat tangkap, kata Imam Ghazali, wal kitabatu qaiduh. Demikian ilmu, bila kita dapat nak ikat ilmu itu, kita ikat dengan tulisan.
sebagaimana kita ikat buruan dengan tali. Nah, baik. Qaid suyudaka bil jibal, ikat binatang buruan kamu dengan tali. Nah, al-wasiqah, yang kuat, supaya buruan kamu itu tak terlepas lari. Kan? Demikian, catatlah ilmu yang kamu dapat supaya ilmu itu tak hilang daripada kamu. Ini kalam Imam Syafi'i. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Dia kata, daripada bab bodoh. Ini saya tak kata, tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, daripada perkara kebodohan. Dia kata, termasuk perkara bodoh ini, kalau engkau memburu kijang, kalau kamu ghazalah ni kijang, kalau kamu tangkap kijang ni daripada perkara bodoh, bila kamu tangkap kijang, dapat dah, jadi milik kamu dah. Kamu tak je gitu. Itu daripada kebodohan seorang yang keluar berburu. Dia dapat hasil, dia tak tepi dia lagu tu. Dengan ingatan dia dapat dah tak sah. No? Wa tatrukaha bainal khalaiqi tal. Dia pihak pada khalayak itu binatang buruan dia. Soalan dia, awak binatang tu nak nganga tengok dia gitu larilah Pak Long tu. Kan? Dah kena cekup. Tahu kawan yang cekup, yang tangkap ni lepas. Dia pun heran lepas macam mana? Kan? Tuan tu kata tak apa, dia tak lari dah, aku dapat dah. Tapi tak, lepas gitu dengan ingatan dia, dengan harapan binatang buruan tu tak lari. Tunggu berapa lagi orang kata? Larilah kijang tu. Demikian orang yang dapat ilmu. Catatlah ilmu itu. Apa-apa yang dia rasakan penting dan mustahab, supaya ilmu itu tak hilang dari faham dan ingatan dia. Dalam tuan-tuan walaupun dia kata bodoh, tahu orang takat kijang tu macam bodoh tu kata kat kita noh. Tu kalam ulama tu ditembak tak lain, tapi dia talau kat lain. Dia tembak tak lain, tapi kena hak rebah kita. No. Ini kalam ulama tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi lepas ni tuan-tuan, catatlah, rekodlah. Sama ada dalam kitab ataupun mana-mana nota yang tuan-tuan ada, catat. Buat syarat supaya ada kelebihan dalam bab menuntut ilmu itu. InsyaAllah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبالله التوفيق والرعاية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.